إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وتسليما وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin, hadirin, ahli Jumat yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menyampaikan umur kita dapat sama-sama kita berada di dalam bulan Sya'ban, yang mana sekarang kita duduk di tanggal yang ke-17 bersamaan 10 Mina. Ala kulli hal, bermakna kita sudah pun melangkah daripada sebulan ke sebulan, setahun ke setahun. Sehingga kita sapa pula tahunan, jumpa pula dengan Ramadan. Maka alhamdulillah 2-3 hari yang lalu, alhamdulillah sama-sama kita berdoa semoga Allah Ta'ala kabulkan amalan kita sepanjang setahun yang telah lepas. Yang mana kita sama tahu apabila tibanya di bulan nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala akan mengangkat amalan kita yang telah lepas setahun. Hatta kepada langit, hatta kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kata, sedanglah ditunjuk banci kita. Sama ada rai-rap rai-cai di segi amalan kita, terutamanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sana ada beberapa perkara yang amalan kita tak sampai ke langit. Di antaranya orang yang syirik dengan Allah Ta'ala. Orang yang bersyirik dengan Allah Ta'ala. Dan mana yang kedua ialah orang yang bertikai ataupun berbalah bantah sesama saudara Islam. Maka sekiranya kita ada balah bantah sebagainya, kita beri kemaafan sesama manusia. Moga-mogahan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, hadirin ahli Jumat yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah Ta'ala khutbah pada hari ini saya cuba mengumpaskan sedikit tentang hal doa. Disebabkan kita dah nak masuk bulan Ramadan, ada lagi 2 minggu. Kalau kita naik tangga kok seolah-olahnya duduk tangga yang berapa? Kalau tangga kita 5 misal tu, ada sejakah lagi kita akan sampainya pintu rumah kita. Itu kalau ibarat kata rumah. Begitu juga kita dengan Ramadan yang akan sampai ni, seolahnya ada setangga dah, 2 minggu. 2 tapak kaki, 2. Seolahnya kita sudah masuk di dalam bulan Ramadan. Oleh itu, marilah sama-sama kita sediakan dengan ilmu, dengan tubuh badan, supaya kita tu kuat dalam kita bersiam ataupun kita ibadat-ibadat lain lagi. Selain pada siam, baca Quran, sedekah dan sebagainya. Tahun lalu kita biasa beri makan kepada orang fakir miskin. Saya tak ingat berapa keluaran. Dan semua tu dicatat oleh Cumnum Hak Pemuda ni. Dia ada maklumat dia. Kata bagi dah celia tu baik mari, jatuh berapa kok sehari, kita bebankan bahasa Arab panggil apa ni? It'amut ta'am. It'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ada banci dah, saya terlupa. Dan insya-Allah kita akan koyak semula sebagai nak buat perambun. Mana kata insya-Allah tahun ini kita akan
Teruskan amalan itu, dan kita jadi mana kata jadi lebih meningkat. Kalau dulu tu kita bagi hanya manis kebanyakannya air, dan insya-Allah taala di tahun ini kita memperbanyak dari segi gula dan sebagainya, ataupun keperluan lain lagi dah insya-Allah taala. Maka insya-Allah taala kita mai tengok doa adalah penting. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Diri ibadat, diri doa itu adalah ibadat. Bermakna kata kalau kita akad tangi, mana kata situ boleh pahala. Boleh pahala dengan automatik. Ataupun kalau kita tak akad doa, tak akad tangi pun tak ada gapo. Macam doa ke apa? Doa makan nasi, doa naik kereta, doa naik motor dan sebagainya. Mana kata semua tu ada doa. Ada doa, maka kita bacakan itu, maka situ dikatakan al-ibadah dalam perniagaan kita. Misalnya ibadah dari segi tingkah laku kita. Jadi kita mai sejak saat ni, sejak kita mandi tak ada lagi. Ahli Jumaat yang dimuliakan Allah Taala sekalian, sejak kita mandi nak mai masjid tadi, itu pun ada ibadat dah. Boleh pahala dah kata yang mudah. Kita mandi biasa ya. Beru gigi lah, gapo lah. Tapi situ nak ayat dah dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita niat kata kita nak mari salatul Jumaah, dan kita menyahuti sunnah Rasulullah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita mandi dulu sebelum kita hadir kepada majlis ramai ataupun salatul Jumaah khususnya. Baik. Maka di sana ada riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata apa? Seafdal ibadah ialah doa, kerana tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Taala daripada doa. Mana kata doa adalah satu cawangan, satu bahagian daripada ibadat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna rabbakum hayyun karimun. Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi an yarfa ilaihi yadayhi fayaruddahuma sifran. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah. Jilid yang 2 muka surat 324, Sahihul Jami' As-Saghir, rakam 2066. Yang bermaksudnya sesungguhnya Tuhanmu adalah amat pemalu. Inna rabbakum hayyun karimun. Sesungguhnya Tuhanmu adalah amat pemalu dan amat pemurah. Kalau baca hadis tak habis tu ya pasal kok lain tu. Kena dengan apa habis. Sesungguhnya Tuhanmu adalah amat pemalu dan amat pemurah. Ia malu dari hambanya apabila hambanya mengangkatkan dua tangan berdoa kepadanya, bahawa ia menolak doanya dengan percuma. Jadi Tuhan malu, Tuhan terima doa kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahimin illa a'tahu Allahu biha ihdas thalath, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an dakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yansarifa anhu min as-su'i mislaha. Qalu idzan nukatsiru, qala Allahu aktsar. Yang bermaksudnya tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu-satu doa yang tidak ada padanya dosa, dan tidak pula putus rahim kecuali Allah Ta'ala memberi kepadanya dengan salah satu daripada tiga perkara. Satu, bahawa Allah Ta'ala segera memberi kepadanya perkara yang ia berdoa. Dua, atau Allah Ta'ala menangguhkan pemberian itu untuknya pada hari akhirat kelak.
Tiga, atau Allah Ta'ala menolakkan akan kejahatan yang seumpamanya. Para sahabat bertanya, kalau begitu kami memperbanyakkan doa. Baginda menjawab, Allah lebih banyak. Dalam arti kata, dalam menyediakan pemberian. Boleh berheran, tak kena hulai banyak. Jadi mana tak Allah Ta'ala tu, dia sangat-sangat, apa yang kata, sahabat bertanya kalau gitu, apabila rahmat Allah Ta'ala banyak, maka kita pakai doa lah. Maka Allah Ta'ala, Nabi jawab kepada sahabat itu, dan rahmat Allah Ta'ala tu lebih banyak lagi. Mana tak habis-habisan. Dengan ini, para jumhur ulama mengatakan bahawa berdoa adalah digalakkan, iaitu mustahab. Bahkan digalakkan supaya banyak-banyak berdoa, di mana ia merupakan sepenting-penting amalan ibadah. Kerana tinggal berdoa boleh menjadi akan membawa kepada bersikap takabur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Hadis ni ialah hadis dikeluarkan oleh Tirmizi, rakam 3373, Sahihul Jami' As-Saghir. Apa maksud dia? Maksudnya sesungguhnya barang siapa yang tidak mau meminta berdoa kepada Allah SWT, nascaya Allah murkai ke atasnya. Allah Ta'ala marah kalau kita tak berdoa. Kalau kita tak minta, mana tak Allah Ta'ala beri sangat. Sebab Allah Ta'ala pemurah, Allah Ta'ala pengampun, kerana mu tak minta. Kalau bahasa kapur kata dah, kerana mu tak minta. Aku kaya, mu susah sangat, mu berhajat sangat, kerana mu tak minta kepada aku. Mu duk minta lah apa lain pada Allah Ta'ala. Tak gitu ke? Soalannya gitulah, Allah Ta'ala marah kalau kita tu pergi minta atau pergi tumpu kepada orang lain. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita ni hanya minta kepada dia. Maka di sana orang kata syarat. Syarat apabila kita nak berdoa, dia ada syarat. Cara-cara Nabi Allah Ta'ala tu berdoa kepada kita. Gapa dia kata? Satunya ikhlas hati hanya kepada Allah Ta'ala, yang darinya sahaja diminta. Minta kepada Allah Ta'ala, jangan minta kerana lain. Jangan minta kepada hantu, jangan minta kepada lain pada Allah Ta'ala. Dan sebagainya. Itu makna ikhlas kepada hati kepada Allah Ta'ala. Baru Allah Ta'ala terima amalan doa kita itu tadi. Yang dua, bersungguh dalam berdoa serta yakin dengan pemberian Allah Ta'ala terhadap semua doa. Kita berdoa dah yakin, kata Tuhan terima. Apa yang kata dia husnuzan billah. Di situlah Allah Ta'ala akan terima. Yang ketiga, selalulah berdoa serta berulang kali tanpa rasa jemu. Doa pagi dan petang, pagi dan petang semua, malam dan siang, mana kata gitulah. Mana tu jangan putus asa. Kadang-kadang kita putus asa, doa hari ni kerana Allah Ta'ala tak beri lagi. Padahal Allah Ta'ala nak beri di akhirat. Tak gitu ke? Hak yang tiga tadi Ustaz baca tadi ke? Allah Ta'ala nak beri akhirat, tak beri dunia. Tapi Allah Ta'ala nak beri di akhirat. Kadang-kadang kita nak dunia. Nak di dunia. Allah Ta'ala tak beri di dunia. Sebab kalau beri di dunia, kita kata mudah-mudah pergi kaya, cak mudah. Boleh hati kita lalai kepada Allah Ta'ala. Kalau tu Allah Ta'ala kata wi susah lah mu, lebih baik bagimu. Tapi bagi orang lain wi kaya. Sebab apa? Sebab orang lain tu boleh hati dia tu bersyukur. Wi kaya, dia bertambah baik. Apa dia kata? Murah hati dan sebagainya. Tapi mu ni tu kata seolah-olahnya. Seolah-olah buat apa panggil? Qaulul hal. Soalnya mu ni tak boleh bui. Kalau bui learning tak boleh. Mu nak takabur, maka Tuhan tu ya saya. Apabila saya bui, dia bui sekadar yang ya sekadar yang dia mampu. La baghau fil ard, Tuhan kata. Sekiranya aku bui banyak kepadamu, Tuhan kata la baghau fil ard. Mu akan bermaharaja rela di segi merentah dunia, harta dan sebagainya. Sebab tu kalau tengok negeri-negeri hak kaya-kaya dah, terutamanya lah ni apa kata hak kaya lah masa satu tah dunia duduk mana? Duduk di negeri Arab. Duduk di negeri Emirat. Tengok kereta dia, bangkalu dia, gapo dia, makannya dia. Allah sangat mewah. Mewah semua mewahnya. Bina dia tu tunjuk langit macam mana mudah.
Tapi kalau kita tengok di 10 dunia lagi, kita tengok di negeri Yaman, nah tempat saya belajar ni, kita tengok banyak orang susah. Nah, kadang-kadang orang sampat mari tanya tu, mau makan lagi tengah hari dak. Jak marang lagi tak makan tengah hari. Nah, duduk dalam kemah. Tengok Allah Taala. Nah, tapi Allah Taala adil. Nah, Allah Taala tak adil, adil mana? Iaitu dia wi kepada seseorang kekayaan, dia nak tengok kata seorang ini dia bersyukur ke tak. Dan Allah Taala bui seorang itu papa dan miskin, Allah Taala nak tengok kata dia tu dapat sabar ke tak. Dia semaya ke tak. Allah Taala bui miskin, dia semaya tak. Kalau dia semaya, alhamdulillah. Atau Allah Taala bui sakit, dia semaya, dia puasa, alhamdulillah, dia taat kepada Allah Taala. Tapi sekiranya kalau bui kekayaan dia deraka, wal iazubillah. Di situlah mana Allah Taala lebih tahu tentang seorang hamba dia. Yang keempat ialah penuh perasaan sedar hati dan khusyuk tawaduk kepada Allah Taala. Kita wasata Allah Taala tu agung. Allah Taala tu tengok kita soalnya. Yang kelima dia kata seboleh-bolehnya berkeadaan wudu, menghadap kiblat dan mengangkat dua tangan sewaktu berdoa dengan suara yang rendah sederhana. Yang keenam ialah menjauh dari perkara haram dan maksiat, terutamanya pada makanan dan minuman dan pakaian. Tujuhnya ialah memula dengan mengkhatamkan doa. Memula dan mengkhatam. Sebelum kita nak doa dan kita khatam tu, hendaklah kita baca alhamdulillah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana seafdal doa ialah alhamdulillah. Manakala selawat adalah kunci rahmat dan pintu istijabah. Manakala kita pujikan Allah Taala, kita selawat kepada Nabi dan kita mintalah kepada Allah Taala apa-apa saja. Dan yang kedelapannya ialah tidak berdoa dengan doa yang membahayakan diri dan anak isteri. Tak boleh kita kadang-kadang kita tubik di mulut dengan nak marah tu. Kita tubik benda-benda yang tak sepatutnya. Maka sewajarnya kita tukar kalimah yang kita nak marah kepada anak kita, kita tukar dengan wasa hawab juruh, wasa tuah misal tu, guna kalimah. Apabila kita guna situ benda mana tadi dengan autonomat, Allah Taala pusing. Allah Taala pusing budak tu buat jadi berjuru sungguh. Padahal dia nak marah, tapi dia kata wasa budak bertuah. Maka insya-Allah itu salah mana tu nak marah, tapi doa dia tu dia pergi telatah ke lain. Yang kesembilannya ialah bertawasul dengan nama Allah Taala dan sifatnya. Kata lagi Allah ya Rahman dan sebagainya. Yang ke-10 ialah berdoa dengan doa yang maksurat. Kalau Nabi ajarlah. Insya-Allah Taala. Dan yang ke-12-nya ialah berdoalah kepada Allah Taala untuk semua hajat-hajat yang baik, walaupun perkara-perkara itu adalah perkara yang kecil. Kita nampak benda tu benda kecil ya. Tetapi Allah Taala suruh juga kita tu berdoa. Supaya kita dapatkan benda yang kita hajat itu tadi. Yang ke-13 ialah selalu merasai diri bersalah dan berdosa, mengaku lemah, mengakui limpah kurnia nikmat Allah Taala yang tidak terhitung, serta banyak bersyukur dan banyak bertaubat di samping mengembalikan segala perkara yang diambil secara zalim kepada tuannya. Kita minta, kita wasata kita tu berdosa, kita bersyukur dan kita hantarkan baris sekiranya kita ambil baris manusia. Yang ke-14 ialah berdoalah kepada setiap masa dan tepat, sama ada di masa senang apatah lagi di masa susah. Kerana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya barang siapa yang ingin supaya Allah menerima doanya sewaktu susah, maka hendaklah ia memperbanyakkan doa sewaktu ia senang. Maka alhamdulillah buat kita ni senang, sehat belaka. Maka kita berdoalah kepada Allah Taala sebagaimana Nabi kaya ni. Kalau sekiranya kamu tu nak Allah Taala terima doamu semasa kamu tu susah, doa Allah ni tekah mu tu duk sehat, tekah Allah Taala duk beri nikmat ni, doalah kepada Allah Taala. Takut-takut bahawa Allah Ta'ala beri kepayahan khusus baru kita nak doa Allah Ta'ala. Payah sikit nak doa kecil-kecil mudah gitu.
Kecek mudah-mudah gitulah. Mana tak payah sikit. Allah Taala terima, tapi payah. Sebab tu kalau nak mudah, ketika kita senilai ni kita doa kepada Allah Taala apabila masuk waktu susah, Allah Taala sangat terima doa kita. Dan di antara waktu doa yang Allah Taala mustajab. Sepertinya di hari Arafah, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, dan di akhir malam sewaktu azan, dan di akhir malam dan sewaktu azan, dan di antara azan dan iqamah. Di hujung-hujung solat fardu atau mengiringinya, sewaktu hujan turun, sewaktu perang, sewaktu sujud, sewaktu sedar daripada tidur waktu malam, sewaktu dizalimi, sewaktu kecemasan, sewaktu ikhlas hati kepada Allah Ta'ala, sewaktu musafir dan sewaktu siam, terutamanya 3 ketika berbuka dan ketika berbuka puasa dan mengiringi solat. Itulah di antara waktu dan tempat-tempat yang Allah Ta'ala sangat doa kepada kita. Oleh itu kita ambillah satu hari ini. Kita ambil satu doa yang mana kita boleh buat, iaitunya doa selepas azan ataupun di tengah-tengah azan. Di situ Allah Ta'ala terimakan doa kita, dan kita nak doa apa pun kita minta lah kepada Allah Ta'ala, kerana itu orang kata waktu mustajab. Kalau waktu tengah malam tu jarang kita tu nak bangun dan sebagainya. Waktu lepas azan ni ghalib pun kita boleh buat insya-Allah Ta'ala dah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa'lamu anna hadhihi ad-dunya hiya darul mamar wa anna al-akhirata hiya darul qarar wa annakum ala a'malikum muhasabun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelum kita nak berdoa, bagi kaum muslimin dan sebagainya, kita tengok satu doa lagi yang Allah Ta'ala mana kata yang Nabi kita tu sangat menggesakan, terutamanya dalam semaya kita. InsyaAllah Ta'ala pun kita pakai hafal. Kita pakai hafal. Kerana semaya tu merupakan doa dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gapo tu? Doa dah. Doa dah. Baik, kalau gitu kita mari tengok satu doa yang sering Nabi baca, insya-Allah Ta'ala pun kita pakai ngapal dah. Tu supaya meningkatkan dari segi ibadat kita semaya kita. Saya pun supalah. Iaitunya seketika kita takbir Allahu Akbar, kita baca wajah tu wajhi tu. Biasanya kita baca wajah tu wajhi lillazi fataras sama tu dah. Satu lagi yang Nabi tak tinggal juga ialah kena baca, Nabi baca ialah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, ya Tuhan aku, jauhkanlah aku dan kesalahanku ini ni. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Seperti mana kamu jauhkan aku, seperti mana ba'adta, seperti mana kamu menjauhkan di antara masyriq, sebelah naik belah jatuh. Mana tak kejahatan, kesalahan ni nak jauh daripada kita. Tak usah kita tu ada salah dengan Allah Ta'ala. Lepas tu lagi Allahumma nakkini minan khataya. Ya Allah, bersihkanlah
kesalahanku. Mana tak kita semaya start lagi bila saja kita baca ayat ni, kita nak bahasa kata kita dengan Tuhan tu bersalah. Kita mari masjid terutamanya kita kata Jumaat ni. Terutamanya nak bahasa kata gapo tadi? Hati kita tu. Nakini min khataaya. Bersihkanlah kesalahanku ni kama yunakkini thawbul abyadu minad danas. Allahu akbar. Ya Allah, kamu bersihlah kesalahan diriku ni seperti mana kamu membersihkan kain yang putih daripada danas, daripada najis ataupun daripada kotor. Mana tu soalnya baju cemar tu jadi baju yang cuci. Tubuh kita ni seolah-olahnya gitu dah. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salji. Ya Allah, kamu bersihkanlah kesalahanku ni bil ma'i was salji wal barad. Ini yang kata kinayah lah. Kesalahan kita dengan air, dengan salji wal barad, dengan sejuk, mana tu dengan tenang lah. Nabi Allah Ta'ala tu song pratai kalau bahasa kata. Kita mengadap dengan Allah Ta'ala tu, Nabi Allah Ta'ala song pratai dengan kita. Allah Ta'ala sayang sangat. Lepas tu insyaAllah kita tambah juga. Kalau kita boleh tambah insyaAllah Ta'ala. Ketika kita imam kata Sami Allah liman hamidah tu, insyaAllah kita bakal tambah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma bainahuma wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da. Maksudnya apa? Kita tu apa? Rabbana walakal hamd. Kita puji Allah Ta'ala. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Jadi makna saya tak sebut di sini. Cuma kelebihan dia tu ada seorang sahabat dia baca doa ni. Lepas tu Nabi dengar. Lepas maya Nabi tanya. Siapa dia baca ni? Lepas maya Nabi tanya. Lepas maya Nabi tanya. Siapa dia baca? Sahabat tu buat kek tanya atas saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah puji. Rasulullah kata, mung kata macam tu ni panggil hadis ni. Iqrarun Nabi dah panggil hadis. Nabi ikrar perbuatan sahabat tu. Sebab apa ya tu? Ya puji Tuhan tu banyak thayyiban mubarakan. Semua maknanya mil'us samawati wa mil'ur. Aku pujimu ya Allah dengan puji yang baik ni, penuh langit dan penuh bumi. Dia ucap di belakang Rasulullah. Wa mil'ul ma baik, dan penuh di antara keduanya. Maka siapa dia baca doa ni juga, mana tu tak ada satu hadis lagi dia kata malaikat tak apa kata nak bantu tak ada Allah. Nak kata banyak fadilat pahala tu malaikat soalnya apa kata tak sempat nak tulis. Kelebihan dia tu sangat besar insya-Allah Taala. Dan yang terakhirnya ialah doa sebelum kita nak beri salam. Ni kita duk dengar tu email duk baca semua. Tapi kita tak ngapa, insya-Allah kita ngapa. Gapo? Ialah kita doa selepas pada kita sebelum kita nak beri salam tu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. InsyaAllah kita bakal ngapa dah. Sebelum Nabi sallallahu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan fitnah mati, iaitu dalam kubur. Lepas tu wa min fitnatil masihud dajjal, dan minta lindung juga daripada fitnah masihud dajjal. Sebab Dajjal ni kita kena minta juga. Sebab kita lah ni kalau kita tengok kita duduk akhir zaman. Setengah ulama Saudi dia kata lah ni kita boleh tengok dah. Lah ni kita boleh tengok dah alamat kiamat, iaitu padang pasir negeri Arab tu sudah menjadi hijauan. Dan Nabi kata akhir zaman banyaknya zilzal. Suria pun kena, Turki pun kena. Mana tahu kita ni duduk akhir mana tahu dunia. Dengan Dajjal nak turun dengan gapo tu mana tahu. Bukannya benda jauh lagi. Cuma masa tu Allah Taala sekalian. Allah Taala sekalian katuk kiamat tak usah manusia. Lepas tu alamat kiamat lagi naik matahari. Kejatuh tu banyak nak berjasa duk kaji sebab gapo. Allah ni timbul pula satu ancaman. Alien. Dia kata manuk tandau tu. Ada orang tak percaya, ada orang tak percaya. Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Tapi tanya kata benda tu ada tak? Ya, benda tu ada. Benda tu ada tapi ya timbik bila ya tubik? Ya tubiknya akhir dunia ni lah.
Nah, akhir-akhir dia ditubik mari. Nah, hak tu bagi khalqillah. Nah, kita tak dapat tahu. Nah, apa dia kata kejadian Allah Taala. Dia sembunyikan, tapi akhirat apa dia habis-habis kiamat Allah Taala buat tubik. Nah, supaya manusia tu dapat sedar kata ning alamat kiamat sudah nak berlaku dah. Nah, satu soal lagi nya tubik apa? Dabah. Tubik satu binatang boleh bercakap. Tengok tu. Nah, kita dah tengok lah ni buat tiung pandang, tapi ni Allah Taala takhah tubik pada bumi pandang bercakap. Nah, pandang beroyak dan sebagainya. Itu alamat kiamat. Nah, dia semua tu akan timbul. Nah, tu maka kita minta doa. Nah, minta doa supaya kita selamat. Nah, terutamanya azab kubur yang saat ini tu. Nah, sebab Nabi kata siapa dia mati, maka dia sudah menjadi kiamat bagi dia. Dia tengok neraka syurga. Nah, mungkin nakir dan sebagainya. Nah, marilah sama-sama kita berdoa moga-moga Allah Taala tetapkan iman kita dan Allah Taala ampunkan dosa kita. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.